kami daripada Universiti Malaysia Terengganu akan membuat kajian di hutan Paya Bakau di Taman Alam Kuala Selangor. Hari ini kami akan mengenal pasti dan melihat sendiri apakah nilai ekonomi yang terdapat di hutan Paya Bakau Taman Alam ini. Okey, mari kita pergi. Sebelum kita masuk ke taman ke hutan Paya Bakau ini, kita perlu membayar tiket. Ini merupakan harga tiket yang telah disediakan. Dewasa kita akan membayar RM4, manakala murid sekolah RM1, ahli MNS ni RM2 dan juru agama RM2. Nanti kalau nak masuk dalam lebih kepada nature walk, jangan kecil. Okay, nak masuk dalam, dari sini nampak pagar merah, belok belah kanan, straight sampai hujung nanti akan jumpa pencet. Dia nak kembali, so start dari sini. Nanti masuk dalam 500 meter, akan jumpa jambatan ni dengan simpang 4 dekat sini. Okey, kalau terus kat depan akan jumpa watchtower yang ni, boleh naik teman-teman. Okey, sampai pipa ambil kaki ni, di belakang kanan, pada 60 minit akan sampai dekat bawah dia. Okey, nanti masuk je dalam jambatan hotelnya. Apa yang terdapat di Taman Alam Kuala Selangor ni kita ada. Dia ada sediakan bilik, das awam, surau. Berbagai lagi kemudahan yang disediakan di sini sebelum kita masuk hutan Paya Bakau. Jenis hidupan yang terdapat di hutan Paya Bakau. Hutan Paya Bakau sudah semestinya didominasi oleh spesies pokok bakau. Namun, apabila diterokai, terdapat pelbagai jenis hidupan yang boleh dilihat dan didengar sepanjang berada di hutan Paya Bakau Taman Alam Kuala Selangor ini. Selain pokok bakau, tumbuhan spesies pakis bakau juga terdapat di dalam hutan bakau ini. Menurut pihak pengurusan Taman Alam Kuala Selangor ini, terdapat hampir 156 spesies burung, termasuklah burung-burung dari luar negara yang menjadikan kawasan ini sebagai persinggahan mereka apabila tiba musim penghijrahan burung. Sepanjang perjalanan masuk ke hutan Paya Bakau tersebut, kami ditemani dengan alunan muzik semula jadi daripada burung-burung yang terdapat di kawasan Paya Bakau tersebut. Hutan Paya Bakau yang terletak di antara muara Sungai Selangor ini juga menjadi habitat hidupan air. Antaranya ialah ikan belacak, udang, ketam dan beberapa jenis siput. Kami juga berpeluang untuk melihat beberapa jenis spesies monyet, lotong dan kera di kawasan sekitar Paya Bakau tersebut. Kita boleh menyaksikan gelagat mereka yang berlainan sifat walaupun daripada keluarga haiwan yang sama. Menurut pihak Taman Alam itu lagi, terdapat spesies biawak besar dan memerang di kawasan Paya Bakau tersebut. Namun, tiada rezeki untuk kami melihatnya secara langsung kerana masa lawatan yang tidak tepat. Antara aktiviti yang dilakukan di hutan Paya Bakau Kuala Selangor ini adalah aktiviti penanaman semula pokok bakau. Sebagai contoh, menurut buletin utama ini, aktiviti menanam anak pokok itu adalah antara inisiatif dan tanggungjawab sosial semua pihak. Seperti yang kita lihat di video ini, ahli korporat CSR Gas Malaysia komited menyelamatkan hutan Paya Bakau untuk terus berbakti kepada bumi dan komuniti. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif kumpulannya, ia sebahagian daripada kira-kira RM500,000 Malaysia telah diperuntukkan untuk pelbagai aktiviti CSR tahun ini. Selain itu, aktiviti bergotong royong juga turut dijalankan. Umum mengetahui bahawa Paya Bakau dapat memerangkap sampah yang terdampar di lautan. Oleh itu, aktiviti bergotong royong ini sering dilakukan untuk memastikan kawasan tersebut sentiasa bersih. Tidak ketinggalan juga dengan aktiviti bersuah foto. Para pengunjung dapat melihat keunikan flora dan fauna, penghijrahan burung dan sistem tasi air payau. Selain daripada itu, para pengunjung juga boleh melakukan aktiviti mencari siput, melihat biawak besar, melihat monyet, lotong dan kera, serta melihat ikan dan sangkar besi. Kelebihan Paya Bakau. Yang pertama, hutan Paya Bakau merupakan ekosistem bagi flora dan fauna. Paya Bakau merupakan tempat pembiakan hidupan laut seperti udang, ketam dan ikan. Paya Bakau juga merupakan tempat mereka bertelur,
bermain sebelum mereka membesar dan pergi ke laut. Yang kedua, paya bakau juga berfungsi sebagai penyerap karbon. Hutan paya bakau mampu menyerap karbon 2 kali ganda lebih daripada hutan-hutan yang lain. Walaupun populasi hutan paya bakau ini hanya terdapat 3% di muka bumi ini, tetapi ianya memainkan peranan penting dalam keseimbangan alam iaitu flora dan fauna. Yang ketiga, hutan paya bakau juga berfungsi sebagai pertahanan semula jadi, iaitu jika berlakunya bencana alam, contohnya seperti tsunami. Hutan paya bakau mampu bertindak sebagai pemampan tsunami kerana sifatnya yang tumbuh secara padat dan akarnya yang kukuh di pesisiran kuala. Oleh itu, hutan paya bakau ini turut ditanam semula di Malaysia dan di Indonesia. Yang keempat, hutan paya bakau bertindak sebagai pemampan hakisan ombak. Hutan paya bakau ini juga berfungsi sebagai perangkap sampah. Hal ini demikian kerana akarnya yang berceranggah membantu mengukuh dan mengikat tanah daripada hakisan ombak. Oleh itu, daun dan sampah sarap akan terperangkap pada akarnya yang berserabut, endap dan menimbul. Hutan paya bakau mempunyai nilai yang boleh dipasarkan dan nilai yang tidak boleh dipasarkan. Nilai yang dipasarkan merangkumi pelbagai bentuk produk seperti kayu balak, produk akuatik dan produk hutan bukan kayu, mengurangkan kadar CO2, perlindungan banjir, habitat hidupan laut dan hidupan liar dan komponen-komponen kepelbagaian bio tidak dibeli dan dijual di pasaran dan dengan demikian mewakili nilai yang tidak dipasarkan. Antara nilai ekonomi yang terdapat di hutan paya bakau ialah habitat kepada hidupan liar. Terdapat banyak tumbuh-tumbuhan hidupan liar yang wujud hanya pada kawasan tanah lembap yang tertentu sahaja atau sangat bergantung pada habitat ini untuk terus hidup. Pada umumnya, haiwan yang tinggal di hutan paya bakau mengikuti zon seperti yang berlaku pada tumbuhan. Komuniti haiwan yang mengeksploitasi kawasan paya bakau termasuk ketam, cacing, siput, tiram dan teritip, serangga, kelawar, burung, monyet, buaya, ular dan sebagainya. Seterusnya, nilai ekonomi yang terdapat di hutan paya bakau ialah sebagai pelindung kehakisan pantai. Hutan paya bakau berupaya melindungi kawasan pesisir pantai dari kemusnahan hakisan yang diakibatkan oleh ribut taufan tropika. Kebanyakan pokok bakau mempunyai sistem akar yang mencengkam tanah dengan kukuh dan menghalang hakisan. 3 proses utama yang berlaku ialah pengikatan dan penstabilan substrat oleh akar tumbuhan dan mendakan pelepasan arus dan tenaga serta pengikatan sedimen. Tambahan itu pula, nilai ekonomi hutan paya bakau juga dapat memberi faedah dari segi perubatan. Pokok bakau mempunyai banyak kegunaan dari sudut perubatan, misalnya ekstrak kulit bakau, rhizophyra atau buah vivipari boleh digunakan untuk mengubati cirit-birit dan keretakan tulang. Cecair pokok perepat Soneratia spesies yang juga boleh digunakan untuk mengubati pendarahan akibat buasir. Xylocarpus spesies boleh mengubati cirit-birit dan batuk, manakala Exoxaria agalloche boleh menyembuhkan penyakit sawan dan lain-lain lagi.